Okay, nama saya Bahagia Jemali tuan-puan. Saya fitness consultant. Dah lebih kurang 15 tahun dalam bidang kecergasan ni. So, hari ni tuan-puan, kita nak share topik yang dah agak menarik tuan-puan topik yang agak menarik. Alright. So, saya nak sharekan satu topik yang kita ramai jadi debat dekat luar sana kan. Mana yang lagi bagus, mana yang lagi bagus, sama ada cardio training atau weight training tuan-puan. Kan, ada orang, diorang ni training ikut suka je tuan-puan. Okay, dia tak kisahlah cardio ke weight ke, janji dia kata perlu tuan-puan. So tuan-puan, sebenarnya ada kisahnya, kena kisah tuan-puan, sebab you tak boleh tak kisah tentang apa yang you lakukan kepada tubuh badan you. Tuan-puan, sebab kadang-kadang ada orang dia tak berapa faham tentang exercise ni kan. Contoh bila you tengok orang kurus kan, ni selalu saya tengok dekat dalam Facebook kan. Bila you tengok orang tu kurus, dia, you akan cakap, "Oh sis, makin cantik lah, you kurus macam mana?" Yang sis ni pula cakap, "Oh, saya kurus dengan skipping." Dah, you pun sibuk buat skipping. Kan. Jadi ada pula yang sis ni pula dia tak makan nasi. "Oh sis, macam mana kurus? Saya tak makan nasi." Dan you pula ikut tak makan nasi. Kan. Minta menu. Macam mana you ni? Dan dia tak makan nasi, dia makan benda-benda lain. Jadi tuan-puan, sebab tu kita punya proses pengurusan berat badan kita selalunya gagal sebab kita ikut orang. So tuan-puan, hari ni saya nak ceritakan tentang cardio dengan weight training. Mana yang lebih baik? So tuan-puan, jadi tuan-puan, kalau siapa yang ada ni, boleh tak komen ke apa ke, saya risau suara saya tak jelas ni. Jadi kalau tuan-puan dengar suara saya, tolong komen jelas tuan-puan. Okey, tapi saya teruskan je tuan-puan Saya anggap dia jelas, tapi saya tunggu jugalah komen. Okey. So tuan-puan, saya nak ceritakan tentang saya tak nak ceritalah sangat mana yang bagus yang mana ni. Saya nak ceritakan dulu definisi dia, sebab kadang-kadang ada orang dia jadi keliru antara cardio training dengan weight training tuan-puan So tuan-puan, sebelum saya pergi okey, terima kasih Najatul. Alright. Okey, good. Terima kasih Alif. Okey, baru semangat nak cakap. Okey, tuan dan puan, sebelum kita pergi jauh dulu, alright, sebelum kita pergi cerita mana satu benda yang boleh menguruskan anda, okey, kita nak cerita tentang ada banyak perkara tapi saya ambil 2 perkara saja tentang bagaimana kita nak kuruskan badan. Okey, benda paling wajib tuan-puan. Tapi tuan-puan, kalau you nak tahu, you tolong share tuan-puan. Share ramai-ramai. Klik like, share dan tag dekat kawan-kawan yang suka berlari kan, dan kawan-kawan yang suka angkat besi. Kita tag kat diorang tuan-puan. Jom. Sebelum saya mulakan tuan-puan So saya harap tuan-puan boleh tolong share supaya kita dapat sampaikan ilmu ni kepada orang lain juga tuan-puan. Syafiq, dah lama tak nampak kau ni. Nak kena rotan. Okey tuan-puan. So tuan-puan, nak kurus, saya nak jelaskan 2 perkara penting ni lah. Ada banyak lagi cerita, tapi this is the main, okay, perkara yang paling utama. Nak kurus, yang pertama sekali tuan-puan, you mesti melakukan you mesti pantau deficit kalori. Maksudnya, suka tak suka, you memang kena pantau pemakanan you. Pemakanan you. Alright. Jadi tuan-puan, suka tak suka memang kena pantau tuan-puan. Sebab ada orang, bila dia tak pantau pemakanan, nanti saya akan buat satu topik yang lain, kenapa orang gagal nak turun berat badan lah. Sebab salah satu, salah estimation. Salah estimation. Contoh. Tuan dan puan, saya percaya tuan dan puan, ramai yang cuba berdiet, tapi kalau ikut pengalaman saya 15 tahun ni tuan dan puan, saya perasan mereka ingat yang membuatkan mereka gemuk tu adalah nasi. Tapi mereka, sebab dia nampak the large meal kan, duduk kat dalam pinggan yang besar. Tapi tuan puan, yang menggemukkan bukan nasi tuan puan. Yang menggemukkan you keripik, kuih, kacang, apa lagi, aiskrim, coklat dan sebagainya. Bila you ambil benda tu dalam keadaan you tak sedar, terutama orang yang kerja pejabat. Tuan dan puan,
kalau you pergi kat pejabat, sekarang ni PKP, lockdown ni, ramai yang tak kerja kan, work from home. Tapi tuan puan, you percayalah, kalau dekat rumah ni lagi bahaya sebab stok ada kat rumah. Ada biskut, ada apa lagi, macam-macam lah, keripik lah, roti lah, apalah, semua ada dekat rumah tuan puan kan. So kalau kita tak nampak yang makanan yang kecil-kecil ni yang kadang-kadang contribute dia besar tuan puan. Okey, perkara yang kedua tuan puan adalah kita kena buat exercise. Okey, benda ni tak wajib lah. Okey, tapi nombor 1, kalori ni paling wajib tuan puan. Exercise ni dia penting juga, tapi bukan nombor 1. Tapi nombor 1 ni pemakanan. Alright. Okey. Jadi tuan puan, saya okey, tuan puan, saya cerita semula. Okey, saya nak greet lah kawan-kawan yang datang. Hai Puan Haslinda, hai Nazatul, hai Alif, hai Nur Azlinda, hai Syafiq. Hai Puan Nuraini. Ya. Hai Cikgu Saiful. Hai Nazli. Okey. Tuan puan, so nanti saya baca soalan Cikgu Saiful tu. So saya nak ceritakan tentang perbezaan antara cardio dengan weight training. Nanti di akhirnya saya akan ceritakan tentang mana yang lebih efektif. Itu je yang korang nak tahu kan sebenarnya kan. Alright tuan puan, sebelum saya pergi jauh tuan puan, saya nak buat satu cerita. Tuan dan puan, sebenarnya pada tahun 1960-an kalau tak silap saya, ini nama doktor ni adalah Dr. Cooper. Kalau sesiapa yang saya sukan ataupun referee bola sepak, mereka ada ujian kecergasan yang dipanggil Cooper test. Bermaksud mereka kena lari 6 round padang kalau tak silap saya. 12, bukan. Saya dah tak ingat. Berapa round dah tak ingat lah. 6 round padang kalau tak silap saya. 1200. Dia kena lari 6 round padang dalam masa berapa minit lah. Dia ada masa dia lah. Okey. So tuan puan, Dr. Cooper test ni masa zaman dia ada pada zaman dia tu ramai orang yang kena serangan jantung tuan puan. Jadi dia ni medical doctor dan dia buat intervention. Dia buat satu intervention iaitu macam mana nak bantu orang yang mengalami hypertension dan sebagainya semua ni kan, yang boleh potensi untuk kena serangan jantung. Jadi Dr. Cooper ni dia buat satu innovation. Dia buat Cooper test. Dia suruh orang jogging tuan-tuan. Pada zaman dahulu, pada ketika dia ni tengah buat inovasi ni, dia buatkan satu aktiviti aerobik dengan cara larian saja tuan-puan. Masa tu berbondong-bondong lah orang yang takut sakit jantung ni membuat larian. Jadi tuan-puan, sampai bila kita boleh lari kan? Bosan tuan-puan kan? Lari je kan, tak habis-habis bosan. Lepas tu tuan-puan, timbullah Mamat ni. Siapa yang tahun 70-an, 80-an kan, akan kenal lah Mamat ni. Mamat ni Simon. Nama dia Simon. Dia ni antara orang yang buatkan aerobik yang berjoget tau. Aerobik ni dulu orang hanya buat jogging ni tuan-puan. Tapi dia tengok, bosan siul aku nak lari kan, dia kata kan. So why not kita buat dengan muzik, lepas tu kita gerak. Kita gerak, kita joget. So zaman ni tuan-tuan, dia macam zaman retro tuan-tuan. So dia buat jadi keseronok. Masa tu semua orang dah malas nak jogging, masuk kelas aerobik tuan-tuan. Semua ikut aerobik. 1, 2. Dia ni pula mulut becok macam ala-ala Chef Wan kan. So tengok muka dia macam Hermantino pun ya. Okay. So tuan-tuan, dia buat satu inovasi. Bukan dia yang pertama, tapi ada grup-grup dia yang awal lah. Okay. Dia buat aerobik, senam robik. Maksudnya bersenam melalui irama. Lepas tu tuan-puan, sekarang ni dah macam-macam lah kan. Sebab tu diorang ikut trend apa. Ada yang sekarang ni dah Bhangra lah, Zumba lah, dah macam-macam lagi lah tuan-puan. Tapi sebenarnya mereka buat hasil daripada aerobik tu, cabang dia ada pecah-pecahkan. Faham So tapi tuan-puan, nak jadi cerita, ada satu Mamat ni pula, Mamat pula kan. Satu ni, dia ni dipanggil Joe Wader tuan-puan. Joe Wader ni dia adalah pengasas ataupun orang-orang yang mula-mula
macam mengasaskan bodybuilder tuan-puan. Okey tuan-puan, jadi tuan-puan, masa zaman tu tuan-puan ada dua kumpulan. Satu yang pro kat aerobik, pro kat Simon ni, dan satu lagi yang pro pada Joe Eder. Okey, masa ni zaman ni orang dah badan katang lah. Orang kata orang badan katang kan. Orang badan tough tuan-puan. Jadi tuan-puan, nak ceritakan apa? Dua-dua ni semuanya ada benefit. Nanti saya ceritakan lah. Okey, benefit dia dekat di hujung nanti tuan-puan Okey tuan-puan, sebelum saya pergi jauh lagi, ada soalan ni dalam diet kita memang perlukan latihan kardio dan latihan pembenar untuk mendapatkan hasil terbaik daripada program Anda kata kalau kita tiada kesempatan melakukan video ni, adakah hanya menjaga pemakanan? Sekejap sahaja wanita defisit kardio mampu. Boleh Cikgu Saiful, boleh. Okey, cuma kita kena tingkatkan lah kita punya kadar aktiviti harian kita. Okey, macam contoh kita mungkin cuba capai 10,000 satu hari punya langkah. Okey, so kita boleh juga sebenarnya kalau you jaga makan betul-betul, okey, insya-Allah berat akan turun. Tapi tuan-puan, dia ada pro and con lah. Okey, kalau you cerita tentang penurunan berat badan sahaja, benda tu boleh jadi. Tapi kalau kita nak cerita tentang kesihatan juga, insya-Allah benda tu dia tidak meet lah. Macam tu. Tak berapa nak cantik lah. Okey tuan-puan. So tuan-puan, saya harap tuan-puan boleh share tuan-puan kepada rakan-rakan kita, tag mereka yang obses dengan kardio dan tag juga mereka yang obses dengan besi tuan-puan. Okey. So cerita ni saya simpan sekejap tuan-puan dan saya akan ceritakan di hujung nanti tuan-puan So kalau nak tahu apa cerita dia, follow sampai habis. Okey, saya tak lama tuan-puan. Saya target dalam setengah jam ni tuan-puan Okey tuan-puan, mari kita tengok tuan-puan video ni bila kita nak buat exercise tuan-puan kita kena faham apa exercise yang kita nak buat. Okey, kalau kita tengok kat sini tuan-puan, okay, cardio exercise is any type of exercise that raises your heartbeat. Bermaksud tuan-puan, apa saja exercise yang meningkatkan kadar jantung kita, kadar denyutan jantung kita boleh dikategorikan sebagai cardio exercise. Sama ada you boleh buat skipping, okey, you boleh buat jalan kaki tuan-puan, you boleh buat apa saja yang kat dalam video ni, swimming, resistance training pun boleh dikatakan cardio, okey, menaik basikal dan sebagainya tuan-puan So jangan salah faham. Ini cardio. Cardio bermaksud kita akan fokus kepada kita punya jantung. Okey, maknanya kita nak naikkan kadar darah jantung kita. Dan dia ada formula dia lah tuan-puan ada formula dia tuan-puan. Jadi kalau kita nak kirakan formula dia tuan-puan so ini adalah formula. Ni dipanggil Covenant formula. 220 tolak umur anda. Okey, jadi katakan sekiranya umur anda 35 tahun tuan-puan. So 220 tolak 35 adalah 185 minit adalah you punya maximum heart rate. Maksudnya jantung you sampai ke boleh apa orang kata sampai 185 ni pada orang yang umur 35 tahun. Ni dah kira 100% punya percentage lah. Okey. Dan kalau boleh jangan go beyond than that lah. Alright. So tuan-puan, katakan you buat exercise macam ni, dah definitely lah you akan sampai dekat 185. Jadi kat sini kita ada beberapa zon tuan-puan. Saya tak ceritakan tentang zon pembakaran lemak ke apa, tak tuan-puan Saya nak ceritakan dulu, inilah latihan kardio. So you kena faham, jangan you cakap kardio tu orang yang buat marathon je. Tak. Kardio ni adalah apa saja aktiviti yang meningkatkan you punya jantung. Faham So tuan-puan, kalau you duduk dekat nombor 1 tu, you buat exercise yang orang kata, sekarang orang kata leha-leha, makcik Kia, tu exercise yang macam tu lah. Bermaksud, mungkin you pergi jalan-jalan dekat shopping mall, jalan-jalan kat pasar, jalan-jalan dengan awet. Kalau jalan-jalan dengan awet ni, jantung kita berdebar tau. Okay, so maksudnya you jalan-jalan lah, jalan-jalan dalam keadaan biasa. Okay, light ni dia dah tinggi sikit, moderate lagi tinggi, hard tinggi, maksimum paling tinggi lah. Okey, contoh ni kalau yang tadi umur 35 tahun, kalau dia dekat zon 1 tuan-puan, dia akan berada dekat dalam range 92 hingga 111. Tuan-puan, kalau you ada jam, you fokuslah dekat jam tu. So you boleh tahu dekat zon mana yang you berada. Okey, faham Tapi tuan-puan, kalau you nak bakar lemak tuan-puan, you duduk dekat zon 2 tu.
light 60 to 70. Bagi orang yang kalau follow saya ni umur 35 tahun, you sepatutnya berada dekat 111 hingga 130. So buatlah dalam 20 minit. Contoh macam itulah. Okay. So tuan-puan, kita teruskan tuan-puan. Kalau you tak ada device tu, you tak ada device untuk nak check kadar nadi jantung, you tak reti nak check dekat nadi you semua. So ada kemungkinan you boleh juga gunakan dipanggil RPE, Bob RPE scale, okey, ataupun RPE ni bahasa panjang dia adalah rate of perceived exertion, okey. Jadi tuan-puan, apa benda rate of perceived exertion ni? Bermaksud kita nak tengok muka kita tuan-puan. Adakah muka kita ni nak pitam, ataupun kita buat exercise ni macam tak ada perasaan, kan? Alright. So contoh macam ni lah, okey. Kalau you dalam 6 hingga 11 ni, exercise you bukannya teruk sangat, tapi 12 pergi 16 dah teruk sikit, 17 pergi ke 20 tu paling teruk. Ni maknanya kalau 6 pergi ke 11 you macam jalan kaki biasa-biasa pergi pasar, ataupun jalan kaki brisk walk, laju tahap macam tu lah. 12 pergi ke 16 you start jogging sikit perlahan-lahan, dan you jogging laju sikit, okey. 17 sampai 20 ni kebanyakannya dah speeding lah, okey. 19 20 memang you dah speed. Alright. So inilah dipanggil Bob RPE scale. So it depends dengan manusia. Dan kita ni kan berbeza dari segi fitness. Kadang-kadang ada orang yang fit, mungkin dia tak ada apa-apa sangat dekat tempat ni. Okay. Tapi kalau orang yang tak fit tuan-puan, mereka buat sikit je memang terbengar-bengar. So tak apa, ikut kemampuan diri sendiri tuan-puan. So tuan-puan, ni contoh orang yang main basketball ni, kalau kita nak gunakan RPE ataupun kita nak buatkan kita nak ikut apa orang panggil Covenant formula punya, kita nak tengok berapa maksimum heart rate dia berada. So kita boleh gunakan dua method ni juga tuan-puan. Kalau you tak ada device ni, you boleh guna method ni. Okay, so you tengok kalau dia guna jam, dia lebih kurang dalam 163 beat per minute dalam 163 beats per minute daripada maximum heart rate dia. Okey, tapi kalau kita tengok RPE, kita tengok dia ni lepas dia buat macam tu, cuba tengok muka dia. Agak-agak dia boleh lari lagi sekali tak? So kalau dia tak boleh lari lagi sekali tuan-puan, dia bermaksud dia memang berada dekat mungkin dekat area heart ataupun maksimum. So kita boleh anggarkan macam tu. Tadi kan kalau tuan dan puan perasan, dia dah cakap kat sini RPE dia 18. Okey. So kalau kita tengok RPE 18 dengan menggunakan 163, so kita boleh gunakan, nampak 163 ada dekat area 18. 18. Okey, very very hard. Kalau 163 ni dia dekat area lebih kurang hard to maximum. Okey. Boleh faham tuan-puan jadi tuan-puan, inilah kita tengok macam mana kardio tau. So saya nak terangkan cerita kardio dulu tuan-puan. Okey. So kardio ni tuan-puan, kalau you ni atlet, memang you akan perform sehingga 100% tuan-puan. 90 hingga 100% selalunya lah. Okey. Dan sini selalunya acara-acara pecut, weightlifting, memang akan pergi sampai ke tahap maximum heart rate. Tapi tuan-puan, untuk orang-orang biasa tuan-puan, okey, mereka ni selalunya kita advise dekat light dengan very light. Sebab tu tuan-puan, bila you nak kurus tuan-puan, okey, dalam pengurusan berat badan, you kena faham badan you dulu. Okey, bukan exercise, bukan sembarangan, bukan ikut orang, bukan bersukan tuan-puan. You kena faham condition you punya badan supaya you boleh letak you ni dekat mana. Kalau you pandai kira, you gunakan dekat maximum heart rate punya percentage ni. Okey, kalau you tak pandai kira, you boleh tengok dekat box RPE skill ni Okey tuan-puan, kita teruskan tuan-puan saya nak habiskan dulu sekejap, nanti saya akan baca soalan. Okey, dia boleh jadi kalau orang yang baru-baru nak start exercise, buat jalan kaki macam ini pun dah cukup tuan-puan. Dan ada pelbagai jenis latihan kardio. You boleh buat jogging, okey, di mana you boleh tetapkan berapa jauh you nak pergi dan you ada time duration. So selalunya bila you pergi jarak jauh, contoh you target 5 km, definitely you punya masa workout akan jadi panjang tuan-puan. Atau you ni jenis malas, bukan malas, you ni memang jenis tak ada masa, you boleh buat exercise yang pendek, okey, dengan kita panggil dia interval cardio training.
Ni saya akan cover nanti lain kali, cerita tentang HIIT punya training, HIIT, Tabata dan sebagainya tuan-puan. Alright tuan-puan. Jadi kita boleh jadikan interval training ataupun exercise yang orang kata ambil masa yang pendek lah. Okey tuan-puan. Alright, so saya berhenti sekejap. Okey, Waalaikumsalam. Putus-putus Hai, Cik Saleh apa khabar? Kak ni, tak apa. Nanti boleh tengok repeat kat ni. Saya jaga diet, berat badan turun. Bila saya start ambil weight, saya asyik nak makan pula. Kenapa ya? Kalau bila kita dah start nak makan tu, sebenarnya bila kita start angkat weight, kita boleh makan banyak sikit. Ni Saleh. Jadi dekat sini apa orang kata, bila kalori kita ni kita gunakan tenaga kita dengan banyak, kita pun kena replace juga dengan banyak. Okey, tapi cuma ada kadar dia lah. Kena ada kadar dia. Bukannya ni. Sebab kadang-kadang kalau kita main agak-agak ni payah ni Saleh. Kita memang kena measure. Kalau you nak betul-betul result, memang kena measure semua pemakanan. Alright. Waalaikumsalam Syah. Waalaikumsalam Saluma. Okey. So, tuan-puan, saya recap semula. Hari tadi saya ceritakan tentang cardio versus dengan weight training. Saya baru cover kat cardio dan saya cerita analogi tentang kisah tentang macam mana berlakunya orang latihan cardio, macam mana berlakunya latihan bebanan. Nanti saya kupas di belakang nanti. Tuan-puan, kita sambung balik video kita tuan-puan. Kita nak cerita pasal weight training tuan-puan. Weight training ni tuan-puan, dia akan apa orang kata, intensity training dia memang tinggi tuan-puan. Dan selalunya kalori burn dia tak berapa banyak, tapi ada cerita nanti saya akan cerita. So effect strength training ni dia akan memberi kesan kepada kita punya otot. Dia akan meningkatkan type 2 muscle kita, sebab type 2 muscle kita ni akan mengeluarkan menggunakan tenaga dengan banyak tuan-puan. Jadi proses pembakaran tu akan menjadi lebih banyak. Jadi tuan-puan, ni the best part dalam weight training tuan-puan. Ni best part. Sekejap saya patah balik. Apa yang bestnya tuan-puan? Bila kita buat weight training, tuan-puan, you perasan tak? Masa kita training tak lama tuan-puan. Saya dah buktikan tuan-puan, sesi yang lepas dalam program Workout From Home 4.0, kami buat latihan setengah jam je tuan-puan. Dan kami buat latihan, dua-duanya kita buat latihan setengah jam tu more to strength training tuan-puan. Di mana di akhirnya klien-klien kami semua pun turun berat badan dan semakin mengecil badan mereka. So tuan-puan, dalam masa 30 minit kita dapat latih dan impact dia memberi kesan yang lebih kurang orang training sejam atau 1 jam setengah ataupun 2 jam tuan-puan. Kan seronok. So tuan-puan, dalam weight training tuan-puan, tempoh masa kita latihan akan lebih tak lama lah orang kata kan. Tapi tuan-puan, kita akan membakar ketika waktu kita rehat. Ni the best part ni. Walaupun you tengah tidur, lemak dibakar tuan-puan. Kan seronok macam tu. Sebab tu tuan-puan, kita jangan abaikan weight training ni. Proses ni tuan-puan, kita panggil dia excess post exercise oxygen consumption. Bermaksud, jangan pening-pening lah sebut kan. Ataupun kita panggil dia EPOC, ataupun kita panggil dia dalam bahasa pasar afterburn effect. Bermaksud tuan-puan, pembakaran lemak ni berlaku selepas waktu latihan, bukan semasa tau. Kita bukan nak ni. Sebab bila kita buat weight training tuan-puan, kita bukan nak training kat cardio. Kita nak kuatkan otot kita supaya kita besarkan sedikit otot kita. Bukanlah besar macam bodybuilder tu. Untuk pembakaran tu menjadi lebih banyak lagi tuan-puan. So sebab tu tuan-puan, bila kita buat weight training ni, dia punya recovery ni, pembakaran recovery ni akan berlaku lebih kurang 33% lebih daripada orang yang buat cardio. Faham tak? Rugi tau kalau you abaikan. Tuan-puan, ini dia boleh cakapkan lebih kurang 16 jam selepas waktu latihan pun masih pembakaran kalori tu berlaku. Dan di mana weight training ni kalau kita buat, kita jimat masa kita, kalori pembakaran yang selepas senaman tu akan menjadi lebih banyak.
Dan ada beberapa kajian yang cakap EPOC ataupun afterburn exercise ni bukan saja 16 jam berlaku, 36 jam selepas exercise pun masih berlaku pembakaran. Sebab tu tuan-puan, dalam ACSM dia kata exercise weight training 2 hingga 3 kali cukup. Okey, kalau you nak buat 4 kali cukup, dan jangan buat lebih-lebih. Okey, sebab tu kita kena very structured kita punya exercise supaya kita boleh jaga kurangkan risiko kecederaan tuan-puan. So ada juga yang kajian menyatakan kesan daripada EPOC ni 80% berlaku pembakaran daripada lemak saja. So macam gini tuan-puan, siapa tak nak kan badan you cantik, badan you firm, badan you tone, pada masa yang sama you turun berat badan atau you mengecil. So apa jenis latihan bebanan yang diorang suggest? Diorang suggestkan compound exercise, di mana melibatkan lebih banyak otot dalam pergerakan. Compound exercise ni contohnya macam kita buat squat, kita buat pull up, kita buat push up, contoh macam tu lah. Dan banyak kalori yang akan terbakar tuan-puan. Alright tuan-puan. So sampai sini saja. Jadi saya nak sambung cerita yang dekat sini tuan-puan. Tadi saya berhenti tadi tu kan. Tuan-puan, jomlah share. Bantulah saya share video ni kan, supaya kita bagi manfaat juga kat orang lain. So tuan-puan, cerita ni memang tak ada orang cerita tau. Sebab saya belajar pun dengan doktor saya. Sebab apa, kita fikirkan macam ni. Untuk cardio tuan-puan, dia ada benefit dia yang tersendiri tuan-puan. Di mana dia akan membina jantung yang kuat. Dia akan menghantar badan darah ke seluruh badan dengan cantik, lebih efisien. Dan ada banyak lagi benefit daripada cardio training tu sendiri. Tapi tuan-puan, dekat weight training ni juga ada benefit dia juga tuan-puan. Mungkin bukanlah pada jantung fokus je, tapi dia bina otot tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Bila you tak bina otot, itulah you akan berlaku kecederaan. Dan mereka ni bina otot, bukan bina otot dekat upper body je. Ni zaman dahulu tuan-puan, mereka bina otot the whole body tuan-puan, daripada atas sampai ke bawah. So bila dia kuatkan otot dan dia kuatkan jantung, then masa tu saintis fikir tuan-puan, wah, ini bagus untuk jantung, ini bagus untuk otot. Bila kuat otot, posture kita akan jadi tegak. Bila kuat otot, kita tak mudah nak jatuh. Bila kita kuat jantung, kita punya orang kata keadaan kesihatan kita akan jadi lebih baik. Sebab blood circulation semua jadi lebih cantik. So why not kita combinekan dua benda ni sekali. Sebab itulah tuan-puan, bila you tanya mana lagi bagus exercise dari segi weight training dengan cardio training, saya jawab combine both. Kalau you suka shampoo 2 in 1, kenapa you tak nak masukkan benda ni 2 in 1? Bukanlah saya suruh you pergi angkat berat dan sebagainya. You perlu tahu, dalam fitness component ada 11. Dalam kecergasan kita ada 11 yang kita perlu jaga. Tapi kita fokus kepada 5 tu, fokus kepada kesihatan. Apa yang 5 ni? Yang pertama, daya tahan jantung, daya tahan otot, kekuatan otot, flexibility, komposisi tubuh badan. 5 benda ni you jaga. Dia cakap daya tahan jantung you boleh buat dengan aktiviti kardio. Daya tahan otot boleh juga you buat dengan aktiviti senam aerobik, sebab you akan buat pergerakan yang berulang-ulang. Tapi daya tahan otot juga boleh dapat daripada latihan bebanan juga. Tapi dia boleh juga dapat daripada kardio. Tapi kalau you just jogging saja, you akan buat daya tahan otot sebelah kaki yang lebih daripada bahagian lain. Kalau you buat gym, you akan dapat 2. Nampak tak? Ada, dia macam, kalau you kan, you macam ni lah tuan-puan. You mungkin belum kahwin atau you dah kahwin. Tuan-puan, diri kita ada kekuatan, pasangan kita ada kekuatan. Mereka juga ada kelemahan, diri kita ada kelemahan. So kita bila kita kahwin ni tuan-puan, kita akan melengkapi. Begitu juga dengan kardio dan juga weight training. Mereka ni melengkapi tuan-puan. Sebab tu dia macam puzzle tuan-puan. You tak boleh lah obses dengan angkat berat saja. You tak boleh juga obses dengan larian saja. You combine both. Tu yang lebih baik tuan-puan. Alright. So jadi kalau you tanya saya mana yang lebih efektif,
you buat dua-dua. Okey, sebab apa? Dia akan dapat pembakaran semasa dan pembakaran lemak selepas waktu latihan. Okey tuan-puan, tolong share tuan-puan video ni tuan-puan. Okey, Facebook Live ni saya harap tuan-puan boleh share. InsyaAllah besok kita jumpa lagi tuan-puan. Saya jawab sikit soalan-soalan Okey tuan-puan, kalau siapa yang inginkan khidmat konsultansi tuan-puan okey, kita akan berikan kalau you ada masalah dan sebagainya, nak tanya dan apa-apa semua kan tuan-puan, so you boleh saja klik dekat link ni tuan-puan klik kat link ni, okey, supaya you boleh set appointment dan kita boleh jumpa pada sesi consultation lah. Benda ni kita bagi percuma je tuan-puan right. Sekejap apa soalan tadi saya tak nampak macam hit tu dia more to cardio lah. Dan pada masa yang sama dia juga ada resistance juga. It depends. Kalau you gunakan bebanan, dia dah combine lah kat dalam tu. Okay, mana satu fokus pada build up stamina. Dua-dua pun boleh jadi Syafiq. It depends dengan cara macam mana kita nak develop. Okay, boleh juga buat cardio punya training. Contoh macam buat circuit training. Boleh untuk meningkat stamina. Boleh. Silakan Nurliani Abu Bakar. Okey. Okey, treadmill 30 minit, body weight running 30 minit. Boleh Puan Zuk, boleh. Cantik tu. Belum ada pengalaman berkahwin lagi. Ya, cepat kahwin Zafiq. Okey, baru je tengok bagaimana latihan cardio menyumbang kepada jumlah pengguna yang lebih banyak. Latihan benar meningkat kesannya. Betul. Sebab kalaulah Cikgu Saiful ni jenis katakan tak ada masa nak bersenam, definitely cardio bukan you punya, bukan cardio yang, bukan saya cakap cardio, maksudnya definitely exercise jogging bukan yang sesuai untuk you. Mungkin you boleh buat cardio dalam bentuk interval training. Interval training ni apa? Latihan yang berselang-selikan dengan waktu rehat. Ni insyaAllah saya akan cover dalam hari-hari yang akan datang. Besok saya tak dapat buat live tuan-puan. Saya cuba buat live pada waktu lain sebab besok malam saya ada group coaching dengan group saya. So besok insyaAllah saya tak ada, tapi saya cuba tengok kalau pagi atau petang saya akan buat lah. Okay, so tu cerita je lah Jadi tuan-puan, saya harap tuan-puan boleh share video ni bagi manfaat kepada orang lain. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Kepada mereka yang ingin mendapatkan khidmat konsultansi secara percuma tuan-puan, boleh saja klik link dekat saya punya komen tu. So you boleh set appointment dan kita akan jumpa nanti insyaAllah. Okey tuan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.